Hai, dalam video yang sebelum ini saya telah menyatakan bagaimana kita boleh mengatasi tekanan semasa mengajar sebagai guru tuition. Jadi, jika kamu ada minat untuk tengok video ini, saya akan meletakkan di dalam description box di bawah. Untuk video ini, saya akan menyatakan bagaimana kita boleh mengurus atau manage satu tutoring schedule yang sangat sibuk. Jadi, jika kita sangat sibuk sebagai guru tuition, saya ada 4 langkah untuk mengurus dengan baiknya. Jadi, mari kita bermula. Langkah yang pertama adalah penggunaan masa. Kita perlu mengaturkan masa kita dengan sangat baik. Apabila kita berbuat sedemikian, kita akan menjadi seorang guru tuition yang efektif dan yang tiada stres. Jadi sangat penting untuk mengaturkan masa kita untuk berbuat semua perkara di dalam kehidupan kita. Kita perlu ada masa untuk tidur dengan cukup, masa untuk relax dan enjoy, untuk keluar. Kita perlu menetapkan masa untuk exercise. Sangat penting untuk bersenam, kerana apabila kita bersenam, kita akan merendahkan stres atau tekanan kita. Dan jika boleh, kita perlu buat senaman setiap minggu. Kita perlu mengaturkan masa untuk makan, untuk membeli bela atau shopping. Dan adalah baik untuk kita makan makanan yang berkhasiat. Kerana apabila kita makan makanan yang berkhasiat, kita akan tetap ada energi sepanjang hari. Dan untuk saya, apabila saya jadual saya sangat sibuk, saya boleh kerja dari pagi sehingga petang, sehingga pada waktu malam juga. Jadi energy level kita akan tetap kuat apabila kita mempunyai satu kita selalu exercise dan kita makan dengan baik. Kita perlu masa untuk komitmen yang lain. Mungkin ada di antara kita ada ibu, ada anak yang dijaga. Kita perlu pasti bahawa kita ada masa untuk buat semua ini. Dan selepas itu, kita perlu menetapkan masa untuk jadi guru tuition, masa untuk mengajar student kita. Jadi apabila kita menetapkan masa untuk setiap perkara, kita akan menjadi lebih efektif dan seorang organizer atau pengatur atau pengurus yang baik. Jadi langkah yang kedua, selepas kita menetapkan masa untuk menjadi guru tuition, kita boleh membuat jadual kita masing-masing. Adalah sangat baik untuk membuat jadual mengikut waktu setiap jam. Maksudnya 7 pagi kita boleh tulis kita bangun pada waktu 7 pagi, 8 pagi buat apa, 9 pagi buat apa, 10 pagi buat apa dan sebagainya. Apabila kita nak letakkan jadual, adalah penting untuk jangan letak terlalu dekat. Maksudnya kita mungkin letak 8 pagi sehingga 9:30 pagi untuk satu student di tempat yang tertentu, dan selepas itu pada waktu 9:30 sehingga 11 kita pergi ke satu student lagi. Jadi kita perlu ada masa untuk travel ke rumah student, kan? Jadi kita perlu mengira masa itu mungkin ada traffic jam macam mana. Jadi kita perlu bagi allowance untuk masa supaya kita boleh tiba ke setiap tempat murid dengan sebelum kita tak mau lewat atau late, kan? Jadi selain daripada itu, adalah baik untuk menetapkan semua student di satu kawasan. Sebagai contoh, pada waktu pagi kita mungkin pergi semua student di satu kawasan yang tertentu, dan mungkin pada waktu petang selepas lunch kita travel ke satu lagi kawasan, dan kita boleh mengadakan semua tuition di kawasan tertentu dengan student yang berlainan. Jadi dengan ini kita boleh menjimat kos dan masa juga. Langkah yang ketiga selepas menetapkan jadual adalah untuk ada satu diary. Diary itu dalam bentuk elektronik atau bentuk fizikal.
Jadi dengan jadual ini kita boleh plan setiap student pukul berapa kita ada student ini dan pukul seterusnya ada student yang lain. Kita boleh jadualkan semua dalam satu diary. Dan dalam diary kita boleh jadual future lessons juga. Mungkin pada bulan depan kita ada student baru, kita boleh jadual pula. Ada satu cadangan apabila kita nak ambil student pada masa yang akan datang, adalah baik untuk dapat satu confirmation melalui deposit. Jadi apabila student beri deposit, kita sudah pasti bahawa mereka sudah commit terhadap lesson ini dan mereka akan tetap hadir. Mereka tidak akan memungkiri janji mereka pada last minute, kan? Jadi selain daripada itu, apabila kita ada satu diary, kita boleh tanya murid itu untuk sign setiap kali dia datang ke pelajaran. Jadi jika pada waktu yang akan datang mungkin ada dispute di antara ibu bapa tentang sesuatu lesson, kita boleh tunjuk bahawa mereka sudah sign untuk lesson itu, kan? Jadi mereka sudah hadir. Dan selain daripada itu, untuk tax purposes juga, apabila kita nak beri cukai, kan, kita boleh guna diary kita sebagai bukti tentang lesson yang kita ada. Jadi ini senang untuk kita mengira cukai yang dikenakan pada masa yang ditetapkan. Selepas itu, poin yang keempat adalah masa untuk pergi bercuti. Sangat penting sebagai guru tuition untuk pergi bercuti dari semasa ke semasa. Untuk kami suka pergi ke cuti setiap 3 bulan. Ya, ini boleh merendahkan tekanan kita supaya kita selalu happy untuk mengajar student. Dan adalah baik juga kerana biasanya orang pergi ke holiday semasa cuti sekolah, kan? Tetapi untuk kita lebih fleksibel, kita pergi ke holiday semasa off peak period. Jadi pada masa itu memang semua kos lebih rendah dan lebih sunyi juga. Jadi kita memang boleh relax. Jadi harap 4 step ini boleh membantu anda untuk mengatur satu jadual yang baik dan mengurus semua dengan teliti. Jadi dengan ini kamu akan menjadi seorang guru tuition yang happy dan efektif. Jadi saya harap kamu suka video kali ini. Sila like, share dan subscribe, dan jumpa lagi pada masa yang akan datang.